طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan taufik daripada Allah, kita dapat menyambung pada pagi ini kitab yang kita baca, iaitu Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karangan Qadhi Iyad Al-Maliki. Jadi kita berhentinya semalam pada muka yang ke-313, cetakan Dubai. Kita berhenti pada fasal fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma'na al-mu'jizah. Kita berhenti pada fasal menyatakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makna mukjizat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ma'na al-mu'jizah. I'lam anna ma'na tasmiyatina ma ja'at bihi al-anbiya'u mu'jizatan huwa anna al-khalqa ajazu 'anil ityani bimithliha. Ketahui kamu bahawa makna kita menamakan perkara yang datang daripada Nabi itu, kita namakan dia mukjizat. Sebab apa? Kerana sesungguhnya makhluk sekalian ni lemah untuk mendatangkan seumpama mukjizat tersebut. Mereka tak boleh nak buat sama, tak boleh nak lawan mukjizat itu. Wahia ala darbain. Dan mukjizat ini, kata Tuan Syekh, kita boleh bagikan kepada dua kategori, dua jenis. Darbun huwa min naw'il qudratil bashar. Yang pertama, perkara yang mana termasuk dalam kemampuan manusia. Fa'ajazu anhu, tapi mereka tak mampu nak buat. Sebab benda perkara itu asalnya boleh ataupun terletak dalam kemampuan manusia,
tetapi mereka tak boleh nak buat, tak boleh nak lawan mukjizat itu. Fata'jizuhum anhu fi'lun lillah dalla ala sidqi nabiyhi. Maka lemah mereka untuk melakukan perkara itu perbuatan Allah yang menjadi tanda benarnya kenabian Nabi seseorang itu. Kasarfihim an tamannil maut, seperti enggan memalingkan mereka daripada bercita-cita untuk mati. Fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Jika Allah Ta'ala cabar, kalau begitu hendaklah kamu bercita-cita nak mati, minta matilah kalau kamu benar. Jadi keinginan dan minta nak mati tu mampu buat, tak mampu. Tapi apabila Tuhan cabar untuk mereka minta untuk mati, mereka tak minta. Mereka tidak meminta untuk dimatikan, walaupun minta untuk mati itu satu perkara yang mampu dibuat oleh manusia. Jadi itu sendiri mukjizat. Wa ta'jizuhum 'anil ityani bimithli Quran 'ala ra'i ba'dihim, dan lemahnya mereka daripada mendatangkan seperti Quran, buat macam ayat Quran atas sebahagian pandangan para ulama. Wa nahwuhu, dan seumpamanya. Jadi sebahagian ulama mengatakan termasuk juga dalam kategori ini perkara yang dalam kemampuan manusia, tapi Allah Ta'ala lemahkan mereka sehingga mereka tak mampu nak buat. Termasuklah makna mereka ayat Quran, mereka surah, nak reka dan cipta seumpama Quran. Ini pandangan sebahagian ulama yang kita sebut dalam akidah dipanggil as-sarfah, i'tiqadu as-sarfah. Yang ni bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Asy'ariyah, bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Sarfah ni apa? Maknanya orang Arab ni, mereka dari segi asalnya kerana ketinggian bahasa mereka boleh, dan bahasa Arab tu bahasa mereka. Mereka pada situasi biasa boleh buat lah, ikutnya boleh mengarang ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan, kalimah-kalimah yang mana boleh nak lawan Quran. Tapi Allah memalingkan mereka, menyebabkan mereka tidak mampu untuk buat. Ini panggil sarfah, palingan. Allah Ta'ala palingkan mereka untuk nak buat, maka sehingga mereka yang pada kemampuan mereka tak boleh juga, sebab Tuhan halang dan palingkan kehendak mereka. Ini bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Ahli Sunnah kita. Ini sebahagian, antaranya pandangan Mu'tazilah lah ni. Dan ada juga sebahagian kecil daripada Asy'ariyah yang ambil pandangan ini. Tapi pandangan mu'tamadnya tidak. Mereka tu bukan sekadar Quran ini, bukan mereka asalnya mampu, mereka memang tak mampu dah. Termasuk daripada perkara yang luar kemampuan mereka. Okey. Tapi maknanya benda itu adalah dalam perbincangan ahli kalam. Itu bahagian yang pertama. Yang kedua, darbun huwa kharijun an qudratihim. Bahagian kedua, mukjizat yang terkeluar daripada kemampuan mereka, yang mana memang mereka tak mampu nak buat. Falam yaqdiru 'ala al-ityani bimithlihi, mereka tidak mampu mendatangkan seumpamanya. Ka ihya'il mauta, seperti menghidupkan orang yang dah mati. Wa qalbil 'asa hayyatan, tukar tongkat jadi ular. Ini luar kemampuan ini. Wa ikhraji naqatin min sakhratin, mengeluarkan unta betina daripada batu. Mukjizat Nabi Saleh. Ka kalami syajarah, bercakapnya pokok, itu mukjizat Nabi kita. Wa nab'il ma'i minal asabi'i, keluarnya air daripada celah-celah jari. Wa shiqaqil qamar, terbelah bulan. Mimma la yumkinu an yaf'alahu ahad, daripada perkara yang tak mampu untuk dibuat oleh seseorang pun. Illallah, kecuali Allah. Fa kaunu dhalika ala yadin nabi, maka keadaan perkara tersebut berlaku di sisi para nabi itu sallallahu alaihi wasallam, min fi'lillahi ta'ala, itu juga daripada perbuatan Tuhan. Wa tahaddihi man yukadzibuhu an ya'tiya bimithlihi ta'jizun lahu, dan cabaran orang yang mendustakan itu agar mendatangkan seumpamanya, itu ta'jiz, itu melemahkan mereka, itu mukjizat bagi Nabi itu dan melemahkan mereka.
Nampaklah, kita nampak ada dua bentuk mukjizat yang diberi kepada para nabi. Kemudian kata Syekh, wa'lam anna al-mu'jizati allati zaharat ala yadi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kamu bahawa mukjizat yang zahir pada diri nabi kita, wa dalaila nubuwatihi, dan dalil kenabiannya, wa barahina sidqihi, dan bukti kebenarannya, min hadzaini an-naw'aini ma'an, datang daripada kedua-dua jenis, kedua-dua kumpulan mukjizat ini sekaligus. Wa huwa aktsarur rusuli mu'jizatan, bahkan baginda nabi lah sebanyak rasul yang paling banyak mukjizat, rasul yang paling banyak mukjizat. Wa abharuhum ayatan, yang paling jelas mukjizatnya. Wa azharuhum burhanan, yang lebih zahir buktinya. Kama sanubayyinuhu, sebagaimana yang kami akan terangkan. Wa hiya fi kathratiha, dan mukjizat ini dalam keadaan banyak itu, la yuhitu biha dhabtun, tidak mampu kita kumpulkan ataupun dhabitkan, kita hadkan dan kita sekatkan dia, kita hadkan dia, tak mampu kita hadkan dia sebab banyak. Fa inna wahidan minhum, kerana satu daripadanya sahaja, wahwal Quran, iaitu mukjizat Quran ini, la yuhsa adadu mu'jizatihi, tidak mampu dibilang bilangan mukjizatnya, bi alfin wala bi alfain, tak mampu nak bilang 1000 ataupun 2000, wala akthar, bahkan lebih lagi tak mampu. Itu saja pun tak mampu. Quran tu saja, mukjizat yang berada dalam Quran tu saja tak mampu kita nak hitung. Di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad tahadda bi surati minhu fa'ujiza anha, kerana nabi qad tahadda, nabi telah mencabar satu ayat untuk puak musyrikin ni, datangkan satu ayat, fa'ujiza anha, maka mereka dilemahkan untuk mendatangkan satu surah pun, satu ayat, bukan satu ayat, satu surah. Fa'tu bi suratin min mithlihi, satu surah daripadanya, tapi mereka tak mampu. Qala ahlul ilmi, berkata para ulama, wa aqsaru suwari, surah yang paling pendek apa dia? Ialah inna a'tainakal kautsar. Ini surah paling pendek, 3 ayat. 3 ayat dan dia paling pendek lah. Fa kullu ayatin au ayatin minhu bi'adadiha, maka setiap ayat atau ayat-ayat dengan bilangan surah tadi, dengan surah paling pendek tadi, ayat-ayat sebilangan itu, wa qadriha, dan kadarnya, mukjizat, itu dah dikira mukjizat dah. Itu paling pendek tu mukjizat dah, apatah lagi surah yang mempunyai banyak ayat itu, lagilah banyak mukjizat yang terkandung. Thumma fiha nafsiha mu'jizatun, thumma fiha nafsiha, kemudian pada diri ayat itu sendiri mukjizat. Ala ma sanufassiluhu, mengikut apa yang kita akan huraikan nanti, fi man tawa alaihi minal mu'jizat, apa yang terkandung di dalamnya daripada mukjizat. Thumma mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam ala qismain, kemudian mukjizat Nabi pula ini sallallahu alaihi wasallam, kita boleh kategorikan, bahagikan kepada 2 bahagian. Ini pembahagian lain pula ni. Qismun minha ulima qat'an, sebahagian daripadanya diketahui secara qat'i, maknanya mukjizat memang yakin berlaku dan diriwayatkan secara qat'i. Wa nukila ilaina mutawatiran, dan dinukilkan kepada kita secara mutawatir kan Quran. Fala miryata wala khilafa bimaji'in nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, tidak ada ragu-ragu dan tidak ada khilaf bahawa Nabi bawa datang dengan Quran. Wa zuhurihi min qibalihi, dan zahirnya Quran daripada pihak Nabi. Wastidlalihi bihujjatihi, dan Nabi berdalilkan dengan hujjah Quran. Wa in ankara hadha mu'anidun jahidun, walaupun mengingkari perkara ini oleh orang yang mu'anid, orang yang membangkang dan orang yang enggan, orang yang ingkar. Fahuwa ka inkarihi wujuda Muhammadin fi sallallahu alaihi wasallam fi dunia, maka orang yang ingkar tu sebenarnya seakan-akan dia mengingkari kewujudan Nabi lah. Sebab benda ni sangat jelas. Jadi benda ini, orang itu memang keras kepala, kita kata orang yang ingkar, dan kita kata orang yang maknanya jahil yang sangat lah. Hatta musuh-musuh pun
orang yang barat sekalipun, tak ada orang yang menafikan bahawa di dunia ini ada seorang manusia namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang nafi. Dan kubur-kubur pun, makam-makam yang ada ni, tidak ada para nabi lah, tidak ada yang lebih sahih daripada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih sahih daripada kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa innama jaa i'tiradul jahidin fi hujjati bihi. Hanya saja datang bangkangan orang yang mengingkari itu pada masalah berhujah dengannya. Fahu dengan Quran tu. Itulah aspek boleh berhujah tak boleh hujah, adakah Quran ni dalil. Itu penafian Quran tu ada, tu tak dapat dinafi. Cuma mereka yang ingkar tu berhujah pada adakah kita boleh berhujah dengan Quran. Fahuwa fi nafsihi wa jami'i ma tadammanuhu min mu'jizin ma'lumin daruratan. Pada dirinya sendiri Quran itu dan apa yang terkandung dalamnya itu ialah perkara yang mu'jiz, yang melemahkan dengan maklum secara daruri. Tak perlu kita fikir bahawa tidak ada yang dapat membuat seumpamanya. Wa wajhu i'jazihi ma'lumun daruratan wa nadharan. Wajah ataupun aspek i'jaznya Quran itu telah maklum secara daruri tanpa perlu kita fikir, ataupun secara nazari dengan kita buat penelitian pun itu telah maklum. Kama sanashrahuhu, sebagaimana kami akan syarahkan nanti. Qala ba'du a'immatina, berkata sebahagian daripada ulama-ulama kami, wa yajri hadzal majra 'ala al-jumlati annahu qad jara 'ala yadayhi alaihi salam ayatun wa khawariqu 'adatin. Dan juga menjalani jalan ini seumpama masalah ini juga bahawa sesungguhnya berlaku pada diri Nabi itu beberapa ayat-ayat, tanda-tanda dan perkara yang mencari adat, illam yablugh wahidun minha muayyanan al-qata'a, walaupun tidak sampai mukjizat itu secara satu-satu itu tak sampai kepada tahap qat'i, tahap maknanya qat'i subut kita kata, tidak sampai kepada tahap putus, fayablughu jami'uha, tapi secara keseluruhannya itu memang telah sampai pada tahap qat'i. Apa nak cerita? Dia kata seumpama hukum mutawatir dan juga qat'iynya mukjizat Quran ini, begitulah juga ada di antara mukjizat-mukjizat yang ada pada diri Nabi ini. Kalau kita lihat secara bersendirian, satu-satu itu, lihat satu-satu, itu tak sampai tahap qat'i, tak sampai tahap putus, tapi secara keseluruhannya itu sampai tahap qat'i. Fala miryata fi jarayani ma'aniha ala yadaihi. Maka tidak ada ragu-ragu lagi bahawa berlakunya makna-makna itu di atas tangan Rasulullah SAW. Wala yakhtalifu mu'minun wala kafirun, yang tidak dapat khilaf padanya oleh orang mukmin ataupun orang kafir. Annahu jarat ala yadaihi ajaibu, bahawa berlaku pada diri Nabi ini perkara-perkara ajaib. Jadi benda yang tak ada khilaf lah, tak ada khilaf. Contoh penceritaan satu-satu mukjizat itu kadang-kadang datang bukan dengan cara mutawatir yang memberikan ilmu qat'i, nampak tak? Tapi datang daripada hadis-hadis, walaupun benda itu sahih, tapi secara keseluruhannya tak ada orang nafi bahawa pada diri Rasulullah ini memang berlaku perkara yang pelik, memang berlaku perkara mencari adat. Itu tak ada orang nafi. Maknanya pada keseluruhan apa yang berlaku pada diri Nabi itu memang tidak dinafikan berlaku perkara yang mencari adat, berlaku perkara yang luar biasa. Okay. Wa innama khilaful mu'anidi fi kauniha min qibalillah. Cuma khilaf golongan yang ingkar itu pada keadaan itu daripada pihak Tuhan ke ataupun yang lain. Orang yang ingkar dia kata itu sihir. Dia kata Nabi ni ahli nujum dan seumpamanya. Dia khilaf situ sebab dia ingkar pada kenabian Nabi. Wa qad qaddamna kaunaha min qibalillah, dan telah kita
sebut dahulu bahawa mukjizat ini daripada pihak Allah, wa anna dzalika bimathabati qawlihi sadaqta, dan mukjizat itu seumpama perkataan Tuhan. Tuhan kata sadaqta, benarlah kamu. Wa qad ulima wuqu'u mithli hadha aidan min nabiyyina sallallahu alaihi wasallam daruratan liittifaqi ma'aniha, dan telah diketahui berlaku seumpama ini daripada Nabi kita secara daruri, tanpa perlu kita fikir dan juga perlu kita teliti panjang-panjang, kerana telah sepakat makna-makna ayat-ayat ataupun perkara tersebut, makna-makna hujah-hujah tersebut. Kama yu'lamu daruratan wujudu Hatim, sebagaimana telah diketahui secara darurah tanpa orang perlu fikir adanya orang nama Hatim. Hatim At-Tai. Hatim ni makna karam, dia terkenal di sisi orang Arab. Jud Hatim, makna orang Hatim ni dalam kita kata sejarah ataupun dalam sastra Arab, manusia nama Hatim, beliau ini terkenal dengan orang yang pemurah. Wa syaja'atu Antarah, Antarah ni pahlawan Arab lah. Syaja'ah, berani sehingga orang letakkan dia sebagai sebagai bidalan ataupun misal. Syaja'ati Antarah, seumpama beraninya Antarah. Jadi Antarah ni orang Arab petikai tak petikai? Ini kalau kita orang Melayu baru dengar memang kita tak tahu kan. Tapi di sisi orang Arab, Hatim dan juga Antarah ini satu nama yang memang mereka tak boleh nafi, memang ada dalam sejarah orang nama ini dan dengan sifat-sifat yang tertentu. Wa hilmu Ahnaf, dan hikmatnya, bijaksananya Al-Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais. Jadi Ahnaf bin Qais ni dia hidup zaman Nabi, dia beriman tapi tak jumpa Nabi. Dia termasuk daripada kalangan tabi'in lah. Littifaqil akhbaril waridati an kulli wahidin minhum ala karami hadha, kerana telah sepakat berita-berita yang datang, cerita-cerita yang datang daripada setiap seorang daripada mereka di atas kemuliaan ini. Karam Hatim. Hatim ni orang yang sangat pemurah. Wa syaja'ati hadha, dan beraninya ini. Siapa ni? Antarah. Wa hilmi hadha, dan bijaksana dan hikmatnya orang ini, iaitu Ahnaf. Wa in kana kullu khabarin bi nafsihi la yujibul ilma, walaupun cerita atau berita itu secara sendiriannya tidak membawa kepada ilmu. Ilmu maksudnya tidak membawa kepada qat'i, tidak membawa kepada tawatur itu. Wala yuqta'u bi sihhatihi, dan tidak dipastikan dengan sahihnya. Contoh banyak-banyak cerita mengenai pemurahnya Hatim. Adalah cerita-cerita tu mungkin mubalaghah, kita kata berlebih-lebihan ataupun tidak sabit. Tidak orang tahu, ada sebahagiannya tahu. Tapi secara keseluruhan tak nafikan bahawa Hatim ni seorang yang pemurah, sangat pemurah. Begitu. Jadi itu bahagian pertama. Wal qismu tsani, dan bahagian yang kedua, ma lam yablugh mablaghat darurati wal qat'i, iaitu mukjizat, cerita mukjizat yang tidak sampai tahap darurah dan qat'i, tidak sampailah tahap kepada qat'i, putus itu tak sampai. Mungkin dengan hadis ahad yang mana walaupun sahih tapi dia tidak memberi ataupun tidak sampai kepada darjat mutawatir yang memberi makna qat'i. Wa huwa ala naw'ain. Ini juga kemudiannya dibahagikan kepada dua. Naw'un mushtahirun wa muntashirun. Pertama, mukjizat yang masyhur dan juga tersebar. Rawahul adadu, diriwayatkannya oleh bilangan ramai. Wa sya'al khabaru bihi 'indal muhaddithin, dan telah masyhur, telah tersebar ceritanya di kalangan ulama hadis, waruwati, dan orang-orang yang meriwayatkan, wa naqalati as-siyari, dan orang ulama-ulama yang menukilkan sirah, wal akhbar, dan berita-berita. Kana bi'il ma'i min baini asabi'i, seperti keluarnya air di celah-celah jari Nabi. Wa takthiri ta'am, dan makanan menjadi banyak. Makanan sikit jadi semakin banyak. Okay. Itu satu. Yang kedua, wa naw'un minhu ikhtassa bihi al-wahidu aw al-ithnain. Yang kedua ialah jenis berita-berita ataupun mukjizat yang khusus diriwayatkan oleh seorang atau dua. Wa rawahul adadul yasid,
dan diriwayatkan oleh bilangan yang sikit sahaja. Walam yashtahir ishtihara ghairihi, tidak masyhur seperti masyhurnya berita-berita lain. Lakinnahu idza jumi'a ila mithlihi ittafaqa fil ma'na. Namun berita-berita ini jika dihimpunkan seumpamanya, maka dia sepakat dan sama pada makna. Dia menunjukkan pada makna yang sama. Wajtama'a 'ala al-ityani bil mu'jizati kama qaddamna, dan berhimpun sepakat dia di atas datangnya dengan mukjizat itu sebagaimana telah kita sebut. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ana aqulu sada'an bil haqqi, dan aku berkata kerana nak menegakkan yang benar, inna kathiran min hadhihi al-ayati al-ma'thurati anhu sallallahu alaihi wasallam ma'lumatun bil qad'i. Qad'iyat kata sesungguhnya banyak sangat daripada cerita-cerita mukjizat yang diriwayatkan daripada Nabi ini maklum secara qat'i, secara putus. Aman syiqaqul qamari, adapun terbelahnya bulan, fal Qur'anu nassa bi wuqu'ihi, Al-Quran sendiri menaskan berlaku perkara itu. Wa akhbara an wujudihi, dan menceritakan tentang kewujudannya. Wala yu'dalu an zahirihi illa bidalil, maka tidak boleh kita berpaling daripada makna zahir Al-Quran kecuali dengan ada dalil. Dan di sini tidak ada dalil yang menuntut kita kena takwil. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, insyaqqal qamar telah disebut. Wa jaa'a bi raf'i ihtimalihi sahihul akhbar, dan telah datang mengangkat ihtimal takwil-takwilan lain itu oleh hadis-hadis yang sahih. Min turukin kathiratin, daripada jalan-jalan riwayat yang banyak. Wala yuhinu azmana khilafu akhraqa munhalli ura ad-din, maka tidak melemahkan keazaman dan keyakinan kita oleh khilaf orang yang bodoh, yang cuba nak meleraikan tali-tali Islam. Maknanya kalau ada sikap ataupun syubhah yang didatangkan oleh orang-orang yang jahat sebegini, itu tidak dapat melemahkan keyakinan kita. Wala yultafatu ila sakhafati mubtadi', maka tak perlu kita lihat berpaling kepada kejelekan atau kehinaan, kebodohan orang ahli bid'ah yang menafikan mukjizat tersebut. Dia kata mana boleh terbelah bulan dan seumpamanya, mana boleh berlaku ini, tu tak perlu lihat tu. Tak perlu kita berpaling kepada pandangan itu. Wa yulki syakka ala qulubi dhu'afa'il mu'minin, mereka yang cuba melemparkan rasa syak ke dalam hati orang-orang lemah di kalangan orang mukmin. Bal nughrimu bihadza anfahu, bahkan kita nughrimu maknanya kita ropong hidung. Ropong hidung apa maksud di sini? Ini bahasa gharima anfu. Maknanya kita hinakan dia. Kita tolak dia. Wa nambidha bil ara'i. Wa nambidhu bil ara'i sukhfahu, dan kita campurkan jauh-jauh dengan kedustaan dan juga kebodohan mereka itu. Maknanya perkataan mereka itu, kedustaan mereka, perkataan mereka yang tidak betul tu kita campur jauh-jauh. Tak perlulah kita pandang dia. Wa kadza qissatu nabi'il ma, demikianlah juga cerita berkaitan dengan keluarnya, terbitnya air di celah-celah jari. Wa takthiri ta'am, makanan menjadi banyak. Rawaha thiqatu, diriwayatkan cerita ini oleh orang rawi-rawi yang thiqah. Wal adadul kathir, dan bilangan yang ramai. Anil jamma'il ghafir, diriwayatkan daripada kumpulan yang ramai pula. Anil adadil kathiri, daripada orang yang ramai pula daripada sahabat. Jadi nampak rantaian sanad dan periwayatan itu bukan sekadar seorang dua. Diriwayatkan dengan orang yang ramai, rawi yang ramai, diriwayatkan daripada rawi yang ramai, diriwayatkan pada sahabat yang ramai. Wa minha ma rawahul kaffah anil kaffah, ada di kalangannya yang diriwayatkan oleh sekumpulan ramai daripada ramai muttasilan, secara bersambung, amman haddatha biha, daripada orang yang menceritakan dengan mukjizat itu, min jumlatis sahabati, daripada sekumpulan sahabat,
wa ikhbarihim, dan penceritaan mereka, anna dhalika kana fi mautin ijtima'il kathir, berlaku pada tempat berhimpunan orang yang ramai di kalangan sahabat, fi yaumi khandaq, pada hari khandaq. Jadi macam mana berlaku tu, dia kata benda ini, mukjizat ini bukan tersembunyi, berlaku pada tempat perhimpunan orang ramai. Sahabat ketika itu menyaksikan tu ramai, orang berhimpun masa tu pada hari Khandaq, perang Khandaq. Sahabat-sahabat tengah gali parit dan seumpamanya. Berlaku Nabi SAW bila nak berwuduk dah, Nabi di celah jari Nabi tu, Nabi letak dalam bekas air, keluar air. Semua satu kumpulan manusia daripada sahabat, tentera sahabat ni dapat minum. Bukan sekali saja, bahkan dalam peristiwa-peristiwa yang lain pun berlaku gitu juga. Wa fi ghazwati Buab, dalam peperangan Buab ni, ini tempat-tempat yang mana disaksikan, sahabat menyaksikan bahawa keluar air di celah jari Nabi untuk mereka berwuduk, untuk mereka minum. Ghazwati Buab, Ghazwah Al-Buab ini berlaku sebelum daripada berlaku peperangan Badar. Ini ketika Nabi nak kejar rombongan Abu Sufyan. Wa umrah Hudaybiyah, dan ketika umrah Hudaybiyah, wa ghazwati Tabuk, dan juga peperangan Tabuk, wa amthaliha, dan seumpamanya, min mahafili al-muslimin, pada perhimpunan orang-orang Islam, wa majma'il asakir, dan perhimpunan askar-askar, walam yu'thar an ahadi minas sahabah, dan tidak didapati daripada seorang pun daripada sahabat, mukhalafatun lirrawi fima hakah, tidak ada di kalangan sahabat ni yang menyalahi bagi rawi pada perkara yang diriwayatkan itu. Tak ada seorang pun sahabat nafikan apa yang diceritakan, yang diriwayatkan itu. Wala inkarun lima dzukira anhum annahum ra'auhu kama ra'ahu, dan tidak ada ingkar, tidak ada pengingkaran perkara yang disebut daripada mereka bahawa mereka melihat sebagaimana orang tadi lihat. Fasukutus sakiti minhum kanutqin natiqi, maka diamnya orang sahabat yang diam ini seumpama berbicara orang yang berbicara. Maknanya tidak ada penafian daripada orang lain, daripada sahabat yang lain itu, menunjukkan bahawa itu berlaku. Idhum al-munazzahuna anis sukuti alal batilin, kerana mereka ini terpelihara daripada diam dan tidak berkata-kata atas perbuatan batil. Takkan sahabat berlaku perkara kebatilan mereka tidak tegur, itu mustahil, sebab sahabat ni adil. Wal mudahanati fi kadhibin, mereka ini bermudahanah ni, kita kata mudahanah, nak bahasa apa istilah kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kompromi lagi, apa dia, mereka ini bermuka-muka pada masalah, pada berdusta, mereka tak akan beri muka kepada pendustaan ini. Walaisa hunaka raghbatun wala rahbatun tamna'uhum, tidak ada di sana keinginan ataupun ketakutan yang menghalang mereka untuk menceritakan perkara sebenar. Walau kana ma sami'uhu munkaran indahum wa ghaira ma'rufin ladaihim la ankaruhu, kalaulah perkara yang mereka dengar itu perkara mungkar dan benda yang bukan biasa, bukan betul di sisi mereka, nescaya mereka akan ingkarinya. Kama ankara ba'dhum ala ba'dhin asya'a rawaha minas sunani wasiyar, sebagaimana sebahagian mereka mengingkari sebahagian yang lain perkara-perkara yang diriwayatkan daripada sunnah-sunnah dan juga sirah-sirah, wa hurufil Quran, dan bacaan Quran. Mereka ini tidak akan berdiam diri kalau ada tersilap. Bagaimana kita lihat beberapa, Sayyidina Umar, bila ada sahabat yang baca bacaan yang lain daripada dia dengar, dia terus dia bawa jumpa Nabi, kamu ni baca ayat Quran ni kenapa lain daripada apa yang aku terima. Mereka tidak akan membiarkan kemungkaran dan juga kesilapan tu. Ada yang cerita lain, dia terus nafi, dia kata tak, aku dengar begini, aku lihat gini. Jadi sahabat tidak akan berdiam diri di atas kemungkaran. Tapi pada masalah mukjizat tidak ada mereka mengingkari ataupun menyatakan sebaliknya. Wa khatta'a ba'dhu ba'dha, bahkan sebahagian mereka menyalahkan sebahagian yang lain.
wa wahamahu fi dhalik, dan mereka mewahamkan, mengata orang ini tak ingat ke lupa, mimma huwa ma'lum, daripada perkara yang maklum. Fa hadha an-naw' kulluhu yalhaqu ataupun yulhaqu, ini bahagian ini kesemuanya yulhaqu bil qat'i, kita boleh masukkan dia daripada kategori perkara yang berlaku dan diriwayatkan secara qat'i juga, secara pasti. Min mu'jizatihi, daripada mukjizat Nabi, lima bayyanahu, kerana barang yang telah kita terangkan dahulu. Wa aidan fa inna amthal al akhbar allati la asla laha, dan juga seumpama khabar-khabar, berita yang tidak ada asal, wa buniyat ala batilin, dan dibina di atas kebatilan, la budda ma'a mururil azmani, tak dapat tidak dengan berlalunya masa-masa, wa tadawulin nas, dan manusia ni menceritakan dan mengambil berita itu, wa ahlil bahthi wa inkishafi dha'fiha, dan orang-orang yang meneliti dan juga tak dapat tidak min kishafi dha'fiha, akan terselahlah kelemahannya, wa khumuli, dan juga khumuli dhikriha, akan tersembunyilah sebutannya, kama yushahadu fi kathiri minal akhbari kadhibah, sebagaimana kita saksikan berlaku banyak daripada berita-berita yang tidak betul, yang tipu, wa araji fi at-tari'ah, dan juga arajif ni ialah akhbar juga, berita-berita ataupun kita kata fitnah-fitnah lah, fitnah-fitnah ataupun khabar-khabar angin, gosip-gosip yang tipu, yang mendatang. Wa a'lamu nabiyyina hadhihi al-waridah, dan a'lam dengan maksud dalail, bukti-bukti Nabi kita yang datang, min tariqil ahad, daripada jalan periwayatan yang ahad, yang tidak ramai, la tazdadu ma'a mururi zamani illa zuhura, tidak bertambah dengan berlalunya masa itu kecuali semakin jelas. Tengok dia kata, cuba perhati cerita-cerita yang dusta, apabila semakin lama semakin itu, orang akan jumpa orang akan cari, pasti akan nampak bahawa ada di sana penipuan. Ada golongan yang akan dedahkan penipuan tersebut, kesilapan tersebut. Namun, dalil ataupun mukjizat Nabi kita yang diriwayatkan dengan riwayat yang tidak ramai, ahad, dia lain. Semakin berlalunya masa itu, semakin bertambahnya, berjalannya masa itu, akan bertambah jelas lagi mukjizat itu. Ma'atadawulil firaqi, dengan dibawa ataupun didukilkan oleh kelompok-kelompok, wa kathrati ta'nil adu, dengan bertambahnya celaan musuh itu, wa hirsihi ala tahwinihi, dan keinginan mereka untuk melemahkan bukti-bukti kenabian dan juga mukjizat itu, wa tadhifi asliha, dan melemahkan asalnya, wa ijtihadi mulhidi ala itfa'i nuriha, dan bersungguhnya golongan etis, golongan yang mulhid, golongan yang sesat ini untuk memadamkan cahayanya, illa quwwata la tazdadu illa quwwata, la tazdadu illa quwwata, tidak bertambah kecuali bertambahnya kekuatan, wa qabula, dan bertambahnya penerimaan. Orang jadi semakin yakin, walaupun musuh cuba nak sembunyikan, cuba nak menafikan mukjizat, tapi dengan berlalunya masa itu, bukan jadi semakin padam dan hilang, orang jadi semakin yakin. Walitta'ini 'alaiha illa hasrah wa la tazdadu litta'ini 'alaiha illa hasratan wa ghalila, tidak bertambah kepada orang yang mencelanya, mengutuknya, kecuali sia-sia. Hasrah ni makna kecewa, wa ghalila, dan bertambah marah, sia-sia sebab usaha mereka tidak tercapai, orang yang nak cuba nak menghapuskan ataupun nak mencela ini. Wa kadzalika ikhbaruhu 'anil ghuyub, demikianlah juga penceritaan Nabi tentang perkara ghaib, wa imba'uhu bima yakunu wa kana, dan penceritaan Nabi tentang perkara yang akan datang dan telah berlaku, ma'lumun min ayatihi 'alal jumlati bid-darurati, ma'lumun bid-darurah, perkara ini maklum secara senang daripada ayat-ayat bukti tersebut secara keseluruhannya.
Wa hadza haqqun la ghita'a alai. Ini kebenaran yang tidak ada penutup lagi. Yang makna tak boleh nak disembunyikan lagi. Wa qad qala bihi min a'immatina, dan berkata dengannya oleh imam-imam kita, ulama kita. Al-Qadhi, Qadhi Abu Bakr Al-Baqillani. Ini ulama-ulama ahli kalam ni. Wal Ustaz Abu Bakr, dan Ustaz Abu Bakr Ibnu Furaq, Abu Bakr Ibnu Furaq, wa ghairuhuma, dan selain daripada mereka berdua. Rahimahumullahu ta'ala. Wa ma indi aujaba qaulal qail. Okay. Dan apa yang di sisi aku ini mewajibkan perkataan orang yang berkata, apa mereka kata? Inna hadhil al-qisasa al-mashfurata min babi khabaril wahid. Kisah-kisah masyhur ini daripada aspek ataupun daripada dikira sebagai khabar wahid, berita ataupun riwayat yang riwayat seorang, illa qillatul mutala'atihi lil akhbar, kecuali kerana sebab sedikitnya dia mutala'ah dan dia mendapati, dia baca, dia berjumpa dengan khabar-khabar dan riwayatnya. Apa dia? Tengok sini. Wa ma indi aujaba qaula, dan apa yang di sisi aku ini mewajibkan, dengan apa maksud? Dapat menolak. Apa yang aku bawa ini sebenarnya menolak dan menepis perkataan orang yang kata. Jadi sekarang ni Qadhi Iyad sekarang ni dia nak dia beri isyarat lah, ada di kalangan ulama yang dalam masalah ni dia kata ini cerita ni khabar wahid ni, khabar ahad ini tidak sampai pada darjat qat'i ni. Mukjizat-mukjizat ini sebahagiannya diriwayatkan dengan riwayat yang tidak ramai. Dari segi ilmu hadisnya dikira sebagai khabar ahad. Khabar ahad ini memberi ilmu yang zanni, memberi dia tidak sampai kepada tahap qat'i. Jadi kata Qadhi Iyad, apa yang aku sebutkan tadi daripada bukti-bukti dan juga hujah aku tadi, ini dapat menolak perkataan orang yang mengatakan bahawa ini. Jadi dia kata sebab apa dia ni kata gini? Illa qillatu mutala'. Orang ini sebenarnya mutala'ah dia sikit, bacaan dia sikit, jumpanya sikit. Lil akhbari wali riwayatiha, bagi khabar-khabar cerita tentang mukjizat ini dan riwayatnya. Jadi orang ini sebenarnya tak tepatlah perkataan semua itu. Wa syughluhu bighairi dhalika minal ma'arif, dan dia tu sibuk daripada ilmu-ilmu lain. Dia sibuk daripada mencari tu dengan ilmu lain. Dia ni bukan pakar dalam bidang ni pun. Dia mungkinlah sibuk dengan ilmu kalam. Dia mungkin sibuk dengan ilmu fiqh contohnya. Jadi dia tidak cari tentang akhbar-akhbar dan riwayat tentang ni. Maka dia hujahkan dan dia mengatakan bahawa ini tidak sampai tahap qat'i dan benda yang boleh diragukan lagi. Wa illa, kalaulah tidak, faman i'tana bil turuqin naqli, orang yang mengambil berat dengan jalan-jalan, nukilan-nukilan riwayat-riwayat tersebut, wa tala'al ahaditha, dan dia mutala'ah, dia membaca dan juga mengkaji hadis-hadis, wasiyara, dan sirah, lam yartab fi sihhati hadhil qisasil masyhurah, tidak akan ragu-ragu pada sahnya kisah yang masyhur ini, ala wajhi alladhi dzakarna, mengikut huraian yang telah kami sebut. Wala yab'udu an yahsula al-ilmu bitawaturi 'inda wahidin, dan tidak jadi mustahil, tidak jauh, makna tidak mustahil bahawa terhasil ilmu secara tawatur itu di sisi seorang, wala yahsulu 'inda akhar, yang mana tidak terhasil di sisi orang lain. Dia kata tidak pelik kalau orang ini di sisinya khabar itu, berita itu sampai pada tahap mutawatir, tapi orang lain dia kata pada dia tak sampai tahap mutawatir. Itu tidak pelik. Fa inna aktsaran nasi, kerana kebanyakan manusia, ya'lamuna bil khabar, tahu dengan secara penceritaan, kaunal Baghdad maujudah, keadaan Baghdad tu ada. Orang tahu, ramai orang tahu bahawa Baghdad ada. Tak Baghdad? Ada. Orang tahu. Wa annaha madinatun azimah, dan dia itu satu kota yang besar. Wa darul imarati, dan negeri tempat pemerintahan dan khilafah. Wa ahadun minan nas, dan mungkin individu-individu kecil daripada manusia ini,
perseorangan-perseorangan di kalangan manusia la ya'lamuna ismaha, ada yang tak tahu nama pun. Oh, tak pelik, mungkin orang itu orang yang darat, duduk jauh, tak tahu pun nama Baghdad. Fadlan an wasfiha, lebih-lebih lagi daripada sifatnya. Dia kata macam itulah. Benda memang ada secara hakikat yang orang ramai tahu. Yakin ada 2-3 orang bilangan-bilangan kecil ni yang tidak tahu. Nama tak tahu, sifat pun tak tahu. Baghdad tadi ni contoh Baghdad. Nak kata macam mana? Hadis ni mungkin setengah orang itu orang yang tahu, yang kaji, dia hadis ni sampai tahap tawatur, yang yakin, memberi keyakinan. Tapi ada orang yang tidak tahu. Jadi benda tu tak pelik. Maka tak boleh kita nak jadikan hujah bahawa benda ni tak sabit daripada Nabi SAW. Maka dibuat contoh dengan Baghdad tadilah. Wa hadha ya'lamul fuqaha'u min ashabi Malikin. Dan ini mengetahui oleh para fuqaha di kalangan pengikut-pengikut mazhab Imam Malik bid-darurati wat tawaturi naqli anhu, dengan secara darurahnya dan berlaku nukilan secara tawatur tentangnya. Wa anna madhhabahu, dan contoh apa lagi? Fuqaha ahli-ahli fiqh daripada ulama-ulama mazhab Maliki tahu secara darurah dan juga nukilan yang tawatur bahawa mazhab Malik mengatakan ijabu qiraati ummil Quran fi salati lil munfaridi wal imam, wajib membaca Al-Quran dalam sembahyang bagi orang yang sembahyang secara bersendirian dan juga imam, wajib dia baca. Wa ijza'un niyyati fi awwali lailatin min Ramadan amma siwah, dan memadai niat sekali pada malam pertama Ramadan daripada malam-malam lain. Kalau dah niat pada malam pertama dah cukup, tak perlu niat pada malam-malam lain pada Ramadan. Wa anna Syafi'iyya yara tajdidan niyyati kulla lailah, dan mereka tahu bahawa mazhab Syafi'i mewajibkan berpandangan perlu dibaharukan niat pada tiap-tiap malam. Wal iktisara fil mashi ala ba'd ar-ra'si, dan juga Syafi'i mengharuskan untuk menyapu sebahagian kepala pada masalah wuduk. Wa anna madhhabahuma al-qisasu fil qatli bil muhaddadi wa ghairihi, dan mazhab Syafi'i dan Maliki ini ada berlaku hukum qisas pada masalah pembunuhan bil muhaddadi wa ghairihi, bunuh dengan perkara yang tajam dan seumpamanya. Pisau itu muhaddad lah, benda tajam, dan seumpamanya. Benda seumpama bukan benda tajam, bunuh dengan batu, bunuh dengan apa, kayu ke apa. Di sisi mazhab Syafi'i dan Maliki, hukumnya boleh dikenakan qisas dengan syarat dia. Wa ijabun niyyati fil wudu, mazhab Syafi'i mewajibkan niat. Wa ishtiratul wali fi nikah, mensyaratkan wali pada nikah. Wa anna Aba Hanifata yukhalifuhuma fi hadhil masail, dan Abu Hanifah menyalahi Imam Syafi'i dalam masalah ni. Abu Hanifah kata tak wajib niat pada wuduk kerana wuduk itu wasilah. Tidak disyaratkan wali pada nikah. Nampak tak? Kerana perempuan itu boleh akad bagi diri dia. Wa ghairuhum mimman lam yashtaghil bimadzhabihim, dan selain daripada fuqaha ini di kalangan orang yang tidak sibuk dengan mazhab ini, bukan dalam bidang mereka kajian mazhab, wala rawa aqwalahum, dan tidak riwayatkan perkataan-perkataan pandangan para imam ni, la ya'rifu hadza min madzhabihim, orang ni takkan tahu daripada mazhab tersebut. Jadi kalau orang bukan bidang, tahu tak isu-isu masalah fiqh tadi, dia tidak tahu. Fadlan amman siwahu, lebih-lebih lagi daripada yang lain. Jadi begitulah umpamanya pada masalah tentang mukjizat ini. Wa inda dzikrina ahada hadhil mu'jizati, dan ketika kami sebutkan secara satu-satu mukjizat ini, nazidul kalama fiha bayanan, kami akan tambahkan keterangannya insya-Allah taala. Faslun fi i'jazil Quran, pasal pada menyatakan i'jaz Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran ini. Jadi saya rasa kita ni tajuk ni panjang, kalau kita nak berhenti pun apa nama ini, putus-putus lagi. Jadi elok kita sekalikanlah nanti pada perbincangan tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat itu mukjizat yang sangat hebat lah. Jadi nak bagi setengahnya itu jadi rasa tak puas. Ada soalan daripada Ustaz Ahmad Fahmi. Dia kata berkenaan mukjizat Quran, Musa Tawafuk. Ingat masuk ni, Musa Tawafuk ni sikit lah.
Badi'uz Zaman Ustaz Said Nursi, murid daripada beliau mencadangkan idea bahawa Al-Quran ini ditulis balik, disalin dengan mushaf riwayat Hafs an Asim lah. Itu menjadi pilihan untuk Quran dicetak daripada kerajaan Uthmaniyah. Jadi beliau melihat apabila baca Al-Quran itu, kerana Risalah An-Nur ni ialah ilmu yang cuba Ustaz Said Nursi keluarkan daripada Al-Quran. Maka bila dibaca Al-Quran itu, didapati bahawa kalau kita lihat pada perkataan-perkataan itu, ayat-ayat susunan itu, kalau disusun dengan cara betul, dia akan bawa kepada ada kesinambungan dan juga ada pattern dia. Maka idea ini diberi kepada murid-murid beliau. Maka cerita ini masyhur lah di kalangan pengikut-pengikut ataupun sahabat-sahabat yang di Turki yang mengikuti pengajian Rasail Nur ni. Maka disuruh murid-murid ini tulis balik Al-Quran, tulis beberapa helai lah macam mana tengok. Jadi antara murid-murid itu, ada yang tulisannya cantik, ada tulisannya makna biasa-biasa. Dan bila dilihat, bila disusun balik, susun makna ditulis balik lah, ditulis balik ayat Quran, bukan makna ubah ayat, tidak, ditulis balik. Maka Syekh Ahmad Khosrow Afendi ni, Syekh Ahmad Khosrow ni tulis, didapat pada tulisan itu, susunan dia itu begitu ada tawafuk, ada kesinambungan, ada keserasian. Allah, ada Allah berderet. Makna seakan ada pattern. Kalau ayat yang sama, diulang ayat yang sama tu satu baris. Maka bila begitu, walaupun Khosrow Afendi ni, Ustaz Khosrow bukanlah paling cantik tulisannya di kalangan ni, tapi tulisannya juga cantik lah. Maka kerana ini disuruh dan diamanahkan untuk Ustaz Khosrow Afendi ni untuk tulis Al-Quran, dan beliau berjaya menyiapkan dengan kesungguhannya. Dan dia samping dia salin Risalah An-Nur, kalam-kalam yang Ustaz Said Nursi sebutkan itu, maka dia juga buat Al-Quran. Maka bila dia buat habis Quran tu, maka dilihat begitu ada rupanya kalimah-kalimah Quran tu sendiri, bila disusun dengan susunan yang kena, dia seakan-akan ada aturannya. Ini berderet Allah. Contoh apa lagi? Yubashiruhum. Pada susunan yang ada susunan yang begitu menarik. Itu panggil tawafuk. Ada kesinambungan, keserasian ayat-ayat itu dari segi susunan. Itu yang dicetak oleh Yayasan Khairat. Dia cetak Al-Quran. Tempat tu saya dah pergi, alhamdulillah, dibawa pergi ke sana untuk berjumpa dengan murid Khosrow Afendi sendiri. Itu Ustaz Said Nuri, ya. Jadi ni boleh tengok dalam Shopee, ada dijual lah tu. Dia jual Quran Tawafuk. Boleh ke Nabi Muhammad kita panggil sebagai mukjizat? Sebab lagu intro Kelas Syifa ada sebut Rasulullah itu mukjizat. Rasulullah itu mukjizat dengan maksud apa? Perkara yang mencari adab. Memanglah makna Nabi ni rahmah lil alamin. Bahkan kita kata Rasulullah itu pembawa kepada mukjizat. Bawa kepada mukjizat. Bahkan diri Nabi itu lebih daripada itulah. Nampak tak? Lebih daripada itu. Kerana mukjizat itu Allah Ta'ala zahirkan pada diri Nabi. Dan antara kita kata ciptaan ataupun makhluk Allah yang paling mulia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggilan itu selagi mana dia tidak membawa kepada ada maksud yang kehinaan atau maksud kekurangan, maka benda itu tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah dengan maksud tidak ada orang mampu untuk meniru Rasulullah
Itu juga boleh kita katakan satu aspek mukjizatnya diri Nabi tu, tidak ada mampu orang untuk sampai kepada tahap Nabi. Tidak mampu orang untuk sampai kepada tahap Nabi, dan juga nak apatah lagi nak melawannya ataupun nak menjatuhkannya. Okey. Tak ada soalan. Okey, sekadar itulah apa yang saya faham daripada soalan tu. Kalau ada yang betul tu, yang sesuai tu, boleh kita ambil lah ya. Okey, sekadar itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. طلع